Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang menonton di ruangan YouTube ataupun di Facebook. Terima kasih banyak kerana sudi singgah ke video saya. Yang setiap minggu saya berusaha untuk terus keep on konsisten dengan kajian kitab Fikrul Islam dan juga tajuk-tajuk ringkas yang ada dalam isi kitab ini ataupun buku ini. Dan insya-Allah kita akan teruskan kajian ataupun perbincangan kita berkaitan dengan tajuk kematian terjadi semata-mata kerana berakhirnya ajal. Jadi yang berkaitan dengan kematian. Mungkin juga kalau kita lihat dalam suasana pandemik kan, kita lihat lebih banyak sebenarnya kejadian-kejadian kekerapan berita kematian. Jadi mari kita menelusuri fakta dan realiti bagaimana orang kebanyakannya menanggapi atau melihat sudut pandang terhadap kematian kematian yang terjadi. Baik, banyak orang yang menyangka bahawa penyebab kematian itu banyak. Penyebab kematian tu plenty. Kadang-kadang kematian tu didahului oleh penyakit yang mematikan. Misalnya seperti AIDS, leukemia, kemudian bara otak, tumor. Kemudian mungkin COVID-19, sesak nafas, tertusuk pisau kan, tertikam, kena tembak, terbakar, leher terpenggal, serangan jantung dan sebagainya. Macam-macam orang kata inilah penyebab-penyebab kematian. Mereka mengatakan bahawa semuanya itu merupakan penyebab yang secara langsung menyebabkan kematian. Jadi seringkali sebenarnya bila ditanya kenapa pendapat ni dipakai atau diterima, kerana penyebab kematian yang ditulis ketika dalam surat mati adalah seperti tadi penyakit, sakit tua, stroke dan seterusnya kan. Dengan kata lain, kematian itu datang disebabkan oleh beberapa penyebab tersebut berdasarkan fakta itulah. Maka berkembang di kalangan mereka sebuah ungkapan, sebab kematian itu banyak tapi hasilnya satu, iaitu mati. Jadi penyebab kematian itu banyak tetapi pengakhirannya tetap satu. Pada dasarnya kematian dan penyebabnya hanya satu. Ini secara prinsipal kalau kita kaji apa pun keadaan, pada dasarnya penyebab kematian itu adalah satu, iaitu berakhirnya ajal. Maksudnya ajal telah habis ataupun tempoh hayat kita habis, maka tibalah ajal. Maka itulah penyebab kematian, bukan sebab yang lain. Beberapa contoh di atas yang tadi seringkali terjadi dan boleh mengantarkan kepada kematian hanyalah suatu hal atau keadaan ataupun cara yang mengantarkan pada kematian. Cara-cara atau keadaan-keadaan yang membawa kepada kematian dan bukan merupakan penyebab kematian itu sendiri. Dengan kata lain, kalau kita membayangkan ataupun memikirkan situasi itu, maka kematian bukanlah kerana sakit jantung. Kerana sakit jantung kita mati, kerana aksiden kita mati, kerana kemalangan kita mati, kerana terbakar kita mati. Tetapi terbakar, sakit jantung adalah keadaan yang membawa kepada kematian kita. Sebagaimana diketahui bahawa sebab pasti akan menghasilkan akibat. Sebab adanya akibat. Dekat sini dipanggil juga hukum sebab akibat. Maksudnya ada sebab dan akibat. Ada perkara yang mendatangkan hasil. Dan akibat juga tidak akan terjadi kecuali hanya ada satu sebab bagi akibat itu sendiri. Berbeza halnya dengan keadaan atau cara, ia merupakan keadaan yang berkaitan dengan ehwal tertentu seperti pembunuhan, hukuman mati, penyakit yang mematikan dan sebagainya, yang boleh menghasilkan suatu berdasarkan kebiasaan. Tetapi hal
keadaan kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang berbeza dengan lazimnya dan bahkan tidak menghasilkan apa pun. Jadi kat sini ada kekeliruan kadang-kadang orang tak boleh nak memisahkan di antara penyebab dan keadaan. Ramai orang kata penyebab kematian, sebab itu dipakai dalam terma medical ataupun dalam terma kesihatan. Penyebab kematian tu perlu ditulis. Sebab apa? Daripada postmortem kan, adakah sebab keracunan maka dia mati, sebab adanya pembunuhan maka dia mati. Sebenarnya kembali balik bahawa yang pembunuhan, keracunan itu bukanlah sebab kematian, tetapi keadaan yang membawa kepada kematian. Sebab apa? Bila keadaan itu kadang-kadang perkara yang sama terjadi tetapi tidak berlakunya kematian. Ada orang terkena racun mati, ada orang terkena racun tak mati. Yang sama, keadaan yang sama. Ada orang ditembak di kepala mati, ada orang tertembak di kepala tak mati-mati. Salah satu bukti rancangan Ripley Believe It or Not, dia TV3 dulu kan, memberikan sebuah bukti bahawa dalam kepala manusia tu ada peluru dan dia masih hidup. Cuma ada gangguan sikit ketika dia menjalani hidup, tetapi dia tak mati. Tapi itu nak menceritakan bahawa peluru termasuk dalam kepala itu bukanlah penyebab kematian, tetapi keadaan yang menghantar kepada kematian. Tetapi hal ataupun keadaan atau cara yang mematikan, macam saya cakap tadi, dia tidaklah mutlak membawa kepada kematian. Dia tidak automatically berlakunya kematian. Memang banyak hal keadaan yang boleh mengantarkan pada kematian, tetapi hubungan keduanya tidak boleh dijadikan sebagai postulate causality. Maksudnya sebab yang pastilah. Maksudnya memang penyebab kematian itu. Kerana kadang-kadang hal atau keadaan peristiwa berbahaya itu terjadi tapi tidak mengakibat kematian, yang macam saya cerita tadi. Sebaliknya kematian itu boleh datang tanpa didahului oleh hal atau keadaan yang berbahaya tadi. Ada orang, realitinya kalau di dalam dunia kesihatan, di hospital kan, kebetulan saya ada abang seorang doktor yang pernah bekerja di emergency hospital kerajaan, yang melihat bagaimana berbagai keadaan kematian berlaku. Ada memang dengan keadaan kematian tu berlaku dengan hasil ataupun keadaan aksiden ataupun kemalangan teruk yang membawa kepada kematian, ataupun keadaan yang membawa kepada ajal. Dan ada orang yang tak ada penyakit langsung, tak merokok, sihat-sihat saja, orang yang fit, tetapi membawa kepada kematian. Maksudnya dia mati dalam keadaan yang mustahil bagi seseorang tu fikir dia ni akan mati. Macam tu. Terlalu banyak orang yang mati di dalam tidur, tak ada simptom langsung, meninggal. Kanak-kanak meninggal, yang kadang-kadang hanyalah sebab keadaan yang tidak berbahaya tetapi boleh menghantar kepada kematian. Terima kasih. Ya. Saya ada assistant. Alright. Sebaliknya kematian boleh datang tanpa didahului oleh hal keadaan seperti itu. Sebagai contoh, orang yang tertusuk pisau dan menderita luka parah, hingga menurut analisis medikal seharusnya dia mati. Ini macam kes yang pernah terjadi lah baru ni, dulu penyakit orang AIDS kan, yang doktor kata lagi 3 bulan je harapan awak. Tapi ada orang yang masih hidup sampai sekarang, walaupun pada awal secara medik dinilai bahawa tahap kesihatan dia tu mampu bertahan sekitar 6 setahun cukup. Tapi membuktikan bahawa
kes-kes yang pernah terjadi, contohnya dokumentari yang dibuat oleh seorang Zainal Rashid Ahmad, saya selalu follow Ina gadis HIV. Ina gadis HIV yang pernah didokumentarikan kisah seorang penagih dada yang terkena HIV, yang dikatakan 3 bulan saja harapan dia hidup, yang kemudian dia nak bersyahadah semula sebab sebelum tu dia dah murtad. Dia dah murtad, dia masuk agama Kristian. Dan itu juga keadaan yang terjadi pada hari inilah. Maksudnya ketika dia dihidapi HIV dan kerana dia seorang penagih yang minta bantuan dan tidak diendahkan permintaan bantuan, dan sehingga dia didatangi oleh kelompok gereja yang memberikan sumbangan bantuan sehingga dia terhutang budi dan masuk agama Kristian. Dan pada waktu ketika dia mendapat pengesahan daripada doktor yang mengatakan dia ada tempoh 3 bulan sahaja untuk hidup, maka dia pun meminta untuk orang umum ataupun waktu tu Zainal Rashid Ahmad selaku produksi yang menerbitkan dokumentari menyiarkan perjalanan atau keadaan Ina HIV ini. Pada hasilnya dia bertahan hidup selama 2 tahun. Itu yang kita nak cerita tu dekat hujung tu, iaitu pada akhirnya dia bertahan hidup selepas 2 tahun dibanding dengan 3 bulan yang disebut oleh doktor. Bahkan kemudian sembuh dan sihat kembali. Ada keadaan-keadaan di mana orang yang dah stroke, yang dikatakan koma, dah tak ada harapan, tiba-tiba boleh berlakunya sihat kembali. Begitu juga terjadi kematian tanpa ada sebab yang jelas, iaitu di luar perhitungan medik, di luar penilaian medikal kesihatan, seperti serangan jantung yang membawa kematian seseorang secara mendadak. Sebenarnya menurut ni kata abang saya lah, kadang-kadang kita tak boleh nak classify atau nak kelaskan ini meninggal kenapa, kecuali satu, serangan jantung. Sebenarnya itu hanyalah assumption je yang terkuat yang boleh dibuat oleh seorang doktor yang melakukan postmortem. Itu fakta yang saya dapat lah, iaitu sampai peringkat memang doktor tak ada pilihan kecuali kebarangkalian paling tinggi adalah serangan jantung. Cuma kalau dilihat rekod kesihatan, dia tak ada penyakit jantung. Ini yang berlaku, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tapi terkena juga serangan jantung. Itulah kesimpulan yang cuba diletakkan bahawa serangan jantung lah. Tapi boleh jadi orang tu tak kena sebenarnya serangan jantung, kecuali kerana ajalnya sudah tiba, ataupun tempoh hayatnya sudah habis. Itulah yang menyebabkan kematian. Kejadian-kejadian di atas tadi banyak ditemui dan diketahui oleh para doktor. Ribuan kes, ribuan keadaan kes terjadi di hospital di mana ada sebab yang biasanya boleh menghantarkan pada kematian seseorang. Ternyata orang tersebut tidak mati. Keadaan tu memang tak cedera parah macam tadi. Believe it or not tu banyak kes orang yang muka dia dah sampai hilang pun tetap masih hidup. Tapi ada orang yang tak kena apa-apa, tersandung sikit, meninggal. Sebaliknya kematian itu malah datang secara tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya. Atas dasar itulah para doktor umumnya menggambarkan keadaan pasien ataupun pesakit yang hidup segan mati tak mahu ni sebagai orang yang menderita penyakit yang mematikan, yang menurut ilmu kedokteran tidak memiliki harapan hidup lagi tetapi memiliki kemungkinan sembuh. Namun ini berada di luar pengetahuan kita. Begitu pula pendapat mereka tentang seseorang yang keadaannya tidak membahayakan atau dalam keadaan sihat namun secara tiba-tiba keadaannya bertambah parah. Jadi benda yang tidak boleh dipastikan oleh para doktor atau spesialis mana pun, kecuali hanyalah andaian. Mereka tak boleh nak pastikan, kecuali andaian je. Inilah kebarangkalian-kebarangkalian. Semua itu merupakan fakta yang boleh disaksikan oleh manusia dan para doktor. Secara fakta memang berlaku begitu.
Ini dengan jelas membuktikan bahawa beberapa hal yang boleh mengakibatkan kematian ternyata bukan merupakan penyebab kematian. Keadaan yang mungkin membawa kepada kematian tetapi belum tentu menjadi penyebab kematian. Kerana kalau hal-hal tadi merupakan pasti sebab, maka pasti tidak akan meleset. Iaitu kalau serangan jantung pasti mati. Tetapi kenyataannya tak semestinya orang yang kena serangan jantung pasti mati. Jadi penyebab atau sakit tadi tu bukanlah penyebab kematian. Kalau kita gunakan konsep beginilah, ataupun dia punya proses, sebab kematian adalah berlakunya sebab pasti akan ada akibat. Iaitu akibatnya kalau sebab kematian berlakunya kematian. Sebab terhantuk akan berlakunya terhantuk, contohlah kan. Ataupun sebab pelanggaran, maka kalau hasilnya adalah berlanggar ataupun kemalangan. Itu maksudnya lah. Kalau misalnya kata sebab kemalangan adalah brake gagal berfungsi. Jadi kalau brake gagal berfungsi, result dia, akibatnya adalah kemalangan berlaku. Baik itu kemalangan dengan kenderaan lain maupun kemalangan merempuh jalan raya ataupun membahayakan pemandu. Itu memang berlaku. Itu penyebab yang bersifat pasti. Sebab kerana kegagalan brake akan membawa ketidakmampuan pemandu mengawal kenderaan. Tapi kalau dalam kematian tidak, walaupun dia dah accident teruk kenderaan, tetapi kalau belum ajal, belum tentu dia mati. Itu maksudnya. Ada orang yang tak berlanggar, tergantuk, tersadung, terjatuh, tergelincir, meninggal dunia. Itulah nak ceritakan begitulah proses penyebab, sebab dan akibat. Seterusnya, kerana sebab kematian yang hakiki yang pasti menghasilkan akibatnya bukanlah hal-hal tadi. Yang ni keadaan-keadaan ni bukanlah sebab kematian. Adapun sebab kematian sesungguhnya tidak boleh dijangkau oleh akal. Sebenarnya akal tak mampu memikirkan apakah sebab kematian seseorang. Sebab terlalu banyak keadaan yang membawa orang kepada kematian. Ada keadaan yang memang tragis yang membawa dia kepada kematian. Ada keadaan yang unanswered, tidak boleh dijawab. Penjelasan apa nak dipakai? Orang yang main bola tiba-tiba boleh meninggal, kan? Itu pun kejadian-kejadian yang sebelum ni pernah tersebar luas di media sosial. Ya, ini orang tu meninggal padahal dia ni orang atlet, kan? Seorang atlet boleh meninggal. Kerananya kita harus mengikuti apa yang Allah SWT beritahukan kepada kita. Disebabkan di luar jangkauan akal, maka kita terpaksa merefer ataupun kita perlu merujuk kepada sumber yang boleh membahas sesuatu yang tak mampu dicapai akal. Siapa? Iaitu yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta dan yang menjadikan kehidupan dan yang menyebabkan kematian, iaitu Allah SWT. Hal ini juga harus dibuktikan dengan dalil yang qat'i. Jadi dia tak boleh berandai-andai. Mungkin kot begini, walaupun kita refer kepada Allah, tapi kadang-kadang itu bukan dalil qat'i, dia hanyalah andaian, maka itu juga tidak boleh diterima. Baik dalalah maupun sumbernya, atau subut maupun dalalahnya, mestilah qat'i. Allah SWT melalui beberapa ayat dalam Al-Quran telah memberitahukan kepada kita bahawa penyebab kematian adalah berakhirnya ajal, ataupun telah sampainya ajal, dan bahawa zat yang maha mematikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian terjadi kerana ajal dan zat yang maha mematikan, iaitu sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ambil saya ambil satu je ayat. Kita ambil satu je atau dua ayat. Fa iza jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jika telah datang batas waktu
ajal, mereka tidak dapat mengundurnya barang sesaat pun dan tidak dapat memajukannya. Itu ayat surah Al-A'raf ayat 34. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Suatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang tentu waktunya. Jadi daripada dua ayat ini pun kita dah boleh menggambarkan bahawa nyawa ataupun kehidupan itu terhenti adalah sebab ketetapan Allah. Yang tidak ada sesuatu pun mampu memajukan atau mengundurkan. Maksudnya waktu dan waktu itu tepat di situ. Waktu itu maksudnya keadaan macam mana pun sebenarnya kadang-kadang kan sebab apa benda ni berlakunya kesalahfahaman sehingga membawa kepada kalaulah aku tak pergi mungkin dia tak akan mati. Itu istilah yang selalu kita dengar kan, dalam filem ke, dalam drama ke, maupun dalam kehidupan harian ke. Kalaulah aku tak buat benda ni, mungkin dia masih hidup. Kalaulah kita tak begini, mungkin dia masih hidup. Ataupun kalau aku tak lalu jalan ni, mungkin aku tak accident, dan seterusnya. Walhal kematian itu di mana pun kita berada, ketika tiba waktunya, tiba dah ajalnya, maka ia akan berlaku. Apa pun. Mungkin minum air, seteguk air, meninggal dunia. Dan ini bukan cerita tentang ajal bagi orang-orang yang sadis ataupun orang yang meninggal dalam keadaan yang macam atlet dia main bola. Dan para ulama, para orang-orang yang soleh meninggal juga dalam keadaan ada yang bersujud tengah solat, tengah membaca khutbah, tengah menyampaikan kajian Islam, tengah menerangkan berdakwah. Itulah nak menunjukkan bahawa kematian itu tempohnya telah ditetapkan oleh Allah, waktunya ditetapkan oleh Allah. Yang jadi perhitungan, yang jadi kita punya kebimbangan bukanlah bila kita akan mati, tetapi yang boleh kita lakukan adalah bagaimana kita mati. Adakah kita mati dalam kemaksiatan atau kita mati dalam ketaatan? Sedang melaksanakan ketaatan kemudian dicabut nyawa, atau kita mati dalam kelalaian, kealpaan, kelupaan, pengabaian perintah Allah. Kalau itu yang berlaku atas diri kita, maka itulah yang menjadi kebimbangan terbesar. Okey, saya sambung sikit. Kerana itu seorang muslim wajib meyakini baik secara rasional maupun syar'i bahawa apa yang disangkakannya sebagai penyebab kematian sungguhnya hanyalah hal atau keadaan ataupun cara, bukanlah sebab. Hal, keadaan atau cara. Hal yang membawa kepada kematian tapi bukan sebab kematian. Maka apapun keadaan, kalau ahli keluarga kita yang meninggalkan COVID, maka itu hanyalah keadaan yang membawa kepada kematian. Tetapi kematian itu sendiri penyebabnya adalah ajal. Dan bahawa penyebabnya adalah secara syar'i melalui dalil qat'i juga telah terbukti bahawa kematian itu adalah di tangan Allah, dan Allah lah zat yang maha mematikan. Adapun sebab kematian adalah berakhirnya ajal. So kematian itu di tangan Allah dan sebab kematian adalah ajal. Itu juga ada dalam hadis kan, seorang anak Adam ketika dilahirkan ataupun ketika ditiupkan roh, itu telah ditetapkan salah satunya rezeki dan juga ajal. Yang ketiga umur. Kurang lebih gitu. So ada 3 perkara. Tapi berkaitan rezeki dan juga ajal juga telah ditetapkan. Jika ajalnya telah tiba, maka kematian tidak boleh ditangguhkan atau dimajukan. Dan manusia sama sekali tidak boleh selamat dari kematian atau melarikan diri darinya, kerana kematian sifatnya adalah pasti datang. Adapun yang diperintahkan kepada manusia adalah
dihindari atau dijauhi adalah kalau diperintahkan kepada manusia tu, dan perkara-perkara yang perlu dijauhi adalah keadaan yang biasanya boleh menghantarkan pada kematian. Ini satu sisi pula. Kita akan, ketika orang yakin kematian tu di tangan Allah, kalau belum ajal aku takkan mati, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri. Itu juga adalah perkara yang dilarang. Jadi perkara-perkara yang dilarang itu, walaupun hanyalah hal ataupun keadaan yang boleh membawa kepada kematian, dan dia meyakini bahawa kematian di tangan Allah, kalau dia tak mati, belum ajal dia takkan mati. Ya, memang kalau belum ajalnya dia tidak akan mati, tetapi dalam hal membahayakan diri juga ada larangan. Janganlah kamu masukkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Itu antara perkara yang diperintahkan juga. Jadi tidak melempatkan diri di posisi untuk ditembak mati kalau kita rasa benda tu membahayakan. Kita tak melakukan perkara-perkara yang akan membahayakan nyawa, membahayakan keselamatan. Itu kalau walaupun kita meyakini kematian adalah di tangan Allah, ajal itu ketetapan Allah, tempohnya ditentukan Allah, tetapi kewajipan ataupun perkara yang di wilayah yang kita perlu menjaga, memerhatikan adalah jangan sampai masuk membahayakan diri, membinasakan diri. Tentang kematian tidak perlu ditakuti, tidak pula harus melarikan diri darinya. Jadi bab kematian itu jangan takut pada mati, sebab kita pasti akan mati. Sebab manusia pasti mati begitu ajalnya berakhir, baik mati secara wajar, terbunuh, terbakar ataupun yang lain. Kematian itu di tangan Allah, sebagaimana ajal pun di tangan Allah juga. Okey. Kesimpulannya adalah kematian tidak mampu kita hindari dan jangan kita takuti. Takut pada kematian akan membawa kita kepada dunia yang tidak adanya peluang kebahagiaan. Peluang untuk mencapai nikmat Allah tu akan hilang kalau kita takut, terlalu letakkan kematian tu sebagai ketakutan. Tapi tugas kita adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Selama mana hal itu kita patuhi, maka kita harus meletakkan diri kita kena selari dengan ayat dan seruan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Maka itu yang akan memberikan ketenteraman kita dalam menghadapi kematian. Salah satu sebab kenapa kita takut akan kematian seringkali kerana kita sedar kita tak bersiap untuk mati. Itu yang selalunya menjadi kebimbangan kebanyakan manusia. Bila cerita mati, mati kan. Janganlah cerita mati-mati. Takut ni. Mati tu jadi ketakutan. Orang-orang, kalau kita lihat ni perjalanan kehidupan kita pun, orang yang paling takut mati adalah orang-orang yang tak mahu berpisah dengan dunia. Sedangkan orang-orang yang tahu bahawa hidupnya yang kekal abadi adalah dunia akhirat ataupun alam akhirat, dia pasti akan merasakan mati itu adalah jalan atau pintu akses untuk menuju akhirat. Mana mungkin orang itu akan bertemu syurga kalau dia masih hidup. Jadi cara berfikir kita, cita-citakan dalam hidup ini untuk masuk syurga, dan dunia ini menjadi medan perjalanan untuk membekali diri supaya layak diterima oleh Allah ke dalam syurga. Dan kematian hanyalah sekadar pintu gerbang selangkah untuk menuju tempat yang kekal abadi. Jadi mentaliti kita, cara fikir kita, pola fikir dan pola sikap kita harus ke arah itu, sehingga apa yang kita buat, kita memperhatikan betul halal dan haram, seruan dan larangan,
Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan kita cuba membina masyarakat kita dengan masyarakat yang memahami bahawa dunia adalah tempat sementara dan akhirat adalah tempat kekal selama-lamanya, sehingga kematian bukanlah jadi persoalan yang rumit untuk ditakuti, tetapi mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kematian. Wallahu alam. Mungkin ada sahabat kita Bu Yim ni, mana tahu ada pandangan, mungkin nak kongsi pengalaman terkait dengan isu kematian atau pandangan, pertanyaan, boleh silakan Bu Yim. Macam kematian itu kan ajal. Ya? Ada itu kematian itu ajal. Ya, ajal. Adakah keadaan yang menyebabkan kematian itu juga disebut ajal? Tidak. Ajal itu adalah faiza jaa ajaluhum la yakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ayat tadilah, ayat yang disebut batas waktu. Ajal tu tempoh yang diberikan. Tempoh yang diberikan untuk kita ni hidup berakhir. Itu ajal tu garis penamat. Sedangkan keadaan itu bukanlah disebut ajal, tetapi di dalam bab qada. Kan kita ada keimanan, beriman pada qada dan qadar. Jadi qada, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan menimpa diri kita yang di luar kemampuan kita, itu disebut sebagai qada. Seperti kemalangan, terbunuh, terjatuh bangunan dan seterusnya, itu qada. Kematian sebabnya ajal. Jadi itu dia punya, kalau kita nak menempatkan lah, keadaan tu dipanggil apa? Keadaan itu dipanggil qada. Okey, jelas. Sebab itu dia masuk dalam perkara kita kena beriman pada qada dan qadar. Qadar itu adalah khasiat ataupun batas-batas khasiat yang diberikan oleh Allah kepada benda, termasuk diri kita. Kita ada khasiat khas yang ada pada diri manusia kan, adanya nafsu, adanya kelaparan, lapar, dahaga, itu adalah qadar. Sebab itu dan juga qadar termasuk adalah jantina, itu juga qadar. Jantina yang telah ditetapkan pada kita. Sebab itu bagi orang yang transgender, masalah mereka adalah masalah keimanan dalam bab qadar. Meletakkan qadar, dia tidak beriman pada qadar yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia nak menukar identiti gender dia. Jadi kalau kita nak membahas di sini, sebenarnya baru kita boleh tackle ataupun kita boleh merungkai di mana sebenarnya polemik masalah transgender, masalah homoseksual. Itu sebenarnya yang boleh kita jawab di dalam masyarakat ataupun keadaan sebenarnya yang menimpa. Contoh kan, pada saya pun baru dapat fakta ketika tahun 80-an, mungkin sharing sikit daripada stream, mungkin saya boleh promosi juga bagi rakan-rakan yang suka tengok isu semasa dan kejadian-kejadian yang pernah menimpa di tanah air ini. Salah satu kejadian di Kuala Lumpur yang saya tonton di ZRA stream, Zainal Rashid Ahmad stream, dibuat setiap hari di Facebook, menceritakan bagi saya fakta-fakta yang baru untuk saya memahami. Dulu ketika tahun 80-an di Royal Club Selangor itu adalah pusat gay ataupun lokasi gay berkumpul. Maksudnya gejala gay ini sebenarnya dah berlaku pada era 80-an lagi. Bukan sekarang-sekarang sebenarnya. Yang kita ingat kan sekarang-sekarang ni, sebenarnya gejala tu dah berlaku di zaman hippies, di zaman anak-anak muda ramai di Kuala Lumpur dan berlakunya penagih dada di situ. Gejala sosial yang terlalu banyak pada era 80-an dan budaya gay. Sebab itu tidak aneh kita lihat macam mana generasi tua ada yang liwat, kes liwat cucu dan sebagainya. Rupanya bagi saya, menurut saya, ini adalah hasil tempias ataupun orang-orang yang pernah terlibat di zaman 80-an itu. Kalau kita tengok generasi tua yang telah melakukan jenayah-jenayah yang disabitkan dalam dunia gay,
Jadi kat sini kita dapat jawapan untuk saya kongsikan juga dengan rakan-rakan lain, iaitu gejala-gejala ini sebenarnya berlaku dulu di tahun 80-an tu memang krisis identiti bagi anak bangsa di Malaysia ataupun di Kuala Lumpur. Orang-orang daripada kampung ramai, saya masih belum dapat jawapan apakah yang menjadi motivasi ataupun dorongan yang membuatkan ramai remaja kampung, termasuk Haji Zainal Rashid. Dia seorang pelajar yang tak cemerlang di sekolah, kemudian berhijrah ke Kuala Lumpur dengan harapan untuk mencari arah baru, dan akhirnya beliau selama 26 tahun menjadi wartawan yang membangunkan banyak stesen TV jugalah. Itu antara kerjaya yang beliau ceburi. Yang saya suka tu adalah dokumentari dan juga penerokaan beliau sebagai seorang wartawan yang juga bekas kutu Rayau, yang melihat Kuala Lumpur pada sisi gelap. Ini satu fakta untuk kita sebenarnya meneroka jalan dan juga memahami kenapa sebenarnya krisis-krisis ataupun hasil-hasil daripada krisis dulu yang terempiasnya sekarang melanda pada generasi sekarang. Yang mungkin ibu bapa yang sekarang dulu hidup pada tahun 80-an ataupun 70-an sekarang membesarkan anak, dan anak mereka seperti sekarang itu, bagi saya begitu banyak akar ataupun perjalanan sejarah yang membawa kepada kehancuran identiti bangsa ini, yang alhamdulillah pada era 90 tahun 2000-an bermulanya para asatiza yang pulang daripada tanah Arab, daripada Mesir, Syria, Madinah, itu membawa pengajaran Islam atau penjelasan Islam terhadap krisis kehidupan, tetapi belum lagi mampu menyelesaikan keseluruhan, yang memerlukan sebenarnya seluruh tenaga dan kudrat bagi umat Islam ini untuk membawa perubahan kepada masyarakat. Jadi itu saya tambah sedikit lah perkongsian yang saya kira menarik untuk saya sampaikan di sini. Terima kasih. Ni ada existence seterusnya. Okey. Ada soalan lain ataupun pandangan lain bagi rakan-rakan? Ini anak saya, anak sulung saya. Isi sekolah, besok sekolah. Okey, tak ada bro. Tak ada. Okey, terima kasih banyak untuk sesi kali ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.